Jadi tajuk kita hari ini adalah NGO, ada 7 NGO. Jadi tadi Haji Jamal kita ada mention apa yang dia harap dapat diulas oleh panel-panel. Tapi saya rasa kita ahli panel boleh bebas untuk menyatakan apa yang penting bagi mereka, bagaimana NGO harus bergerak di masa hadapan di bumi Malaysia ini, insyaAllah. Jadi saya teruskanlah, saya ini more timekeeping aja. Saya teruskan kepada Syekh Dr. Farid sebagai panel yang pertama untuk membagi idea-ideanya kepada kita tentang isu yang disebutkan hari ini, insyaAllah. Okey, jadi saya mulakan bicara tentang tajuknya. Jadi tajuk kita ialah dua NGO Islam, ke mana arah ini. Jadi pertama sekali kita nak tahu NGO ni dia badan bukan kerajaan, pertubuhan di non-government. Jadi dia pertubuhan yang dibentuk oleh masyarakat untuk melaksanakan agenda yang tertentu, kepentingan masyarakat, memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jadi kepada saya, untuk tahap ini tidak ada banyak NGO. NGO ini NGO Islam. Jadi dia punya arah itu dia kena ke arah kerjasama. Semua NGO Islam ni kena kerjasama antara satu dengan lain untuk memacu perubahan masyarakat dan perubahan negara. Itu dia. Dia kena pacu perubahan masyarakat dan negara. Sebab situasi yang ada perlukan kepada perubahan. Masyarakat pun perlu kepada perubahan, negara pun perlukan kepada perubahan. Ini satu benda yang kita kena. Semua sudut di sudut pandang Islam. Kalau kita tengok satu sudut dia, sudut politik. Apakah bentuk politik yang sedang nanti kita gunakan untuk urus negara kita? Bukan politik Islam. Itu bukan politik Islam. Politik Islam ni istilah ulama kita ialah siasat syariah. Jadi Ibn Khaldun dia kata ada 3 bentuk politik. Satu politik tabi'iyah, satu politik aqliyah, satu politik syariah. Jadi dia punya landasan satu tabiat manusia, ikut hati dia lah, hawa nafsu dia lah. Itu politik pertama. Dan ini yang diamalkan oleh kebanyakan diktator dan dunia ini. Yang kedua ni ialah politik akal, yang berdasarkan pada akal. Macam Kesatuan Eropah, pimpinan dia banyak menggunakan dunia rasional, pemikiran dia, akal dia. Tapi kita pun tahu lah, akal manusia sekat mana, limited, terbatas keupayaan dia. Jadi mana sebab itulah. Tapi dia boleh sampai kepada satu ketika kepada keadilan, menegakkan keadilan. Sebab itu Nabi pernah sebut, "Uridu fi zaman al-Quran." Saya telah dilahirkan di zaman seorang raja pemerintah yang adil. Itu zaman Yazdajir, ya. Ini maknanya raja Parsi ini dia memerintah dengan adil, dia gunakan akal, bukan ikut hawa nafsu dia. Kemudian yang ketiga yang kita kenali ialah al-hukum ataupun siasat dengan syarak. Jadi kita dipandu oleh wahyu dan akal manusia yang telah didisiplin oleh wahyu. Ini yang kita katakan nanti politik yang patuh oleh syariah. Jadi panduan itu, dan itu. Jadi kalau ikut definisi yang lebih kuat di ulama kita tentang siasat syariah ini lah, siasat syariah tadbir Imam Al-Qawwam li syu'un ar-ra'iyyah al-mushtarakah hasab maqasid syariah. Itu pengurusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang adil. Dan imam, pemimpin Al-Qawwam yang menegakkan keadilan, yang adil bagi urusan-urusan kehidupan rakyat, urusan-urusan negara, hasba maqasid syariah, berlandaskan kepada tuntutan-tuntutan syariat. Contohlah, jadi itu dia punya definisi umumnya. Jadi sebuah satu ini yang perubahan yang berlaku. Barat dia tak mahu kita, dia nak Islam, okey Islam. Amerika nak Islam, yang disebarkan, tapi tak mahu Islam dengan politik. Dia tak mahu Islam jihadi bersama dengan jihad.
Sebab itu akan nanti menggegar kedudukan de facto mereka sebagai kuasa dunia. Sekarang ni berjabar kepada kuasa dunia yang sedia ada, sampel mengikut pandangan daripada historian Perancis, ahli sejarah Perancis. Dia kata ada dua negara yang kemungkinan untuk bangun sebagai kuasa dunia pada bersatu. Satu China dah bangun. Yang kedua dunia Arab. Jadi dunia Arab kan, itu keadaan dia boleh bangun tak? Memang kalau dia satu, dia akan bangun sebagai kuasa dunia. Tahun 1905, pakar-pakar sejarah Europe dia bersidang di kota London, dan dia kata kita punya upaya ni tak akan tak malam kan. Jadi kata hatmiyatut tarikh, kemestian sejarah mengatakan semua upaya ni akan malam. Kita akan menemui nasib seperti Yunani di Roman juga kan, akhirnya runtuh. Dia kata daripada mana bayi itu datang? Bayi itu datang dari mana? Di seluruh ahli sejarah ni, pakar-pakar sejarah ni, dia kata sepakat mengatakan bayi itu datang daripada selatan Mediterranean, Laut Tengah kan. Itu di mana kawasan ini diduduki oleh penduduk satu bangsa, satu bahasa, satu agama, Arab lah. Belakang tu umat Islam lagi kan. Jadi dia menguasai 3 benua: Asia, Afrika, Eropah dan kawasan strategi dunia. Artinya laluan perdagangan dunia dan sebagainya itu. Dia apa nak buat ni, macam mana buat sekongkong kita melambatkan kejatuhan. Jadi cara dia lah divide and rule, pecah-pecah dalam perintah. Dan sebagai langkah cepat dalam satu tubuh yang paling asing di tengah-tengah ini, yang memecahkan hubungan itu akhirnya dibangunkan Israel. Di tengah-tengah Palestin itu akhirnya memisahkan dunia Arab sendiri, bahagian Asia daripada bahagian Afrika. Sebagai contoh lah, itu langkah. Itu Israel project maker lah ni, untuk tidak memungkinkan umat Islam bangun. Sebab umat Arab sekarang ni menggabungkan 22 negara. Saudi dia kekuatan kewangan dia, kita tengok orang macam mana. Satu negara teruk macam mana. Kita kalau sebab Malaysia, kita punya kekuatan kewangan kita sebelumnya banyak bantu pada Petronas. Dan kita ini proven reserve yang dapat dibuktikan lebih kurang 3 hingga ke 6 lah bilion barrel, ya kan, Tuhan. Sedangkan Imarat saja, satu negeri besar Sabah, dia punya proven reserve of oil dia 174 bilion. Macam mana? Dia satu negeri tu, Saudi lebih 270. Contoh lah. Jadi Arab dengan duit tu dia mewujudkan satu pasar kewangan. Dan dunia ni dua saja pasar kewangan: petrodollar, eurodollar ni yang Europe ni lah, Amerika semua barat ni, itu eurodollar. Tapi ada satu lagi petrodollar, itu semua daripada Arab Islam, maknanya dunia Arab lah sebenarnya. Maknanya mereka ni memiliki reserve isu cairan wang ni, cash ni trilion dollar, trilion, bukan bilion ni. Maknanya dia orang ada. Sebab itu kita boleh rumuskan Islam ni, umat Arab saja pun dia merupakan potential power, tapi dia belum berubah menjadi real power. Jadi dia hanya akan berubah menjadi real power bila ada usaha-usaha perjuangan supaya dia bangun sebagai real power lah. Kan, sebagai contoh lah. Tapi dia memiliki seluruh kekuatan yang memungkinkan dia bangun sebagai kuasa dunia baru lah. Macam Amerika ni kuasa dunia yang paling sempurna. Dia menghimpunkan political strength, economic strength, military strength. Apa dia? Tapi Rusia dua je kan? Dia tak ada economic strength kan, sebagai contoh lah. Jepun dia tak ada military strength, dia tak ada ni political strength kan. Dia bukan sebahagian daripada anggota Majlis Keselamatan Dalam Negara yang Veto. Tak ada kan. Itu supaya tapi ekonomi dia second. Sekarang yang ketiga lah, seperti China ya. Okey. Jadi itu keadaan ya, keadaan. Jadi kita sebenarnya
kita melihat umat Islam ni dia ada kekuatan. Dia ada kekuatan, tapi potential force. Ini perlukan dibangunkan, dia perlu dibangunkan. Okey, dibangunkan. Jadi secara umumnya saya sebut di sinilah. Kita kata NGO yang ada dalam negara kita dia kena bekerja. Dalam negara dia terutamanya dia kena bangunkan negara yang akhirnya menjadi negara yang akhirnya kalau supported pun dia beri atas support Islam. Surah yang lain pun, ekonomi pun ekonomi Islam. Pula kehidupan kita membentuk kehidupan yang patuh bersyariah. Kehidupan politik kita, kehidupan sosial kita, kehidupan ekonomi kita dan sebagainya. Dan ini cabaran kepada generasi umat yang hidup masa kini dan masa akan datang. Islam kena ditegakkan kembali di tanah air kita dan di tanah kedua. Kan, bro? Itu dunia memerlukan new world order, Islamic world order. Dan ini hanya boleh dipancarkan oleh satu tamadun baru yang hanya dimiliki ciri-cirinya oleh Islam tadi, yang menghimpunkan ciri apa syaitan, ciri tauhid. Kemudian itu asas dia. Kedua, ciri apa? Dia membela kemanusiaan, dia menegakkan kemanusiaan manusia. Ketiga ialah dia mewujudkan situasi toleransi sesama manusia. Ini hasil daripada kehidupan manusia itu sama, musawat, kan? Equality between human being. Ini menghasilkan pengiktirafan Islam. Diversity, perbezaan, kepelbagaian itu, kan, itu merupakan cabaran yang boleh melahirkan banyak kebaikan-kebaikan kepada kita. Kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran kita. وَمِنْ آيَةِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِلْعَالِمِينَ. Di antara ayat tulisan Allah Ta'ala, dijadikan langit dan bumi dan dijadikan perbezaan kamu, ikhtilaf al-san, lidah beza, warna berbeza, mana berbagai bangsa dan sebagainya. Semua itu merupakan ayat-ayat bagi golongan-golongan yang memiliki pengetahuan. Kan? Jangan kita kata, oh ni, dan dia orang pun lahir sebagai bangsa-bangsa yang berbagai-bagai ini, bukan kehendak dia. Ini semuanya qadar, ketetapan-ketetapan Allah SWT yang kita kena terima, tapi kita kena engage, deal dengan dia dengan sebaik-baiknya. Contohlah. Jadi saya melihat kepada situasi negara, bagaimana masyarakat based on reality, berasaskan bertuntutan agama kita. Jadi mana kita kena tolak masyarakat kita, ya. NGO kita semuanya kena bekerjasama untuk memacu perubahan. Kita kena pacu pula sebab kita NGO, bukan pribadi saja. Kita kena pacu perubahan. Ada unsur leadership di situ. Kita memacu perubahan masyarakat dan negara. Masyarakat kita kena bangun kembali betul. Kita kena bangun kembali. Banyak benda yang kita kena bangunkan ni. Tapi langkah awal daripada kebangkitan umat ialah kita kena bangunkan manusia. Kemudian kita bangunkan negara kita, kemudian kita barulah kita boleh bangunkan tamadun. Mana? Itu laluan circle usaha-usaha kita tidak circle manusia, circle negara, circle tamadun. Jadi kita kena usahakan bangunkan manusia. Orang Islam kita bangun boleh. Fikrah dia pun sekarang macam-macam fikrah, kan? Kita kena bangunkan fikrah dia, kan? Gagasan pemikiran yang dipegang, satu gagasan pemikiran yang betul, yang sederhana, wasatiyah, kan? Itu kena, bukan melampau, ekstrim, kan? Dan sebagainya lah. Itu sebagai contoh. Kemudian mereka menghayati fikrah tersebut, sina'atul hayat. Maksudnya mereka hidup dengan fikrah tersebut, praktikal, kan? Dia praktiskan benda itu. Umat Islam dia kena kira macam tu. Kan Allah Ta'ala tak mahu wujud dichotomy, wujud dualism. Cakap lain, buat lain. Tak, kita cakap itu yang kita buat. Yang kita buat itu yang kita cakap. Itulah. Ini pribadi kita bukan pribadi nifaq. Pribadi Muslim yang tajarrud, kan? Yang murni. Iaitu secara umumnya yang kita kena NGO kena lakukan, iaitu NGO kena bekerjasama memacu perubahan masyarakat dan perubahan negara. Ya, negara itu perlu juga perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibrahim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang hormati pengurusi forum Tuan Haji Puan Muhammad Liza, yang berusaha pengurusi Aksin Tuan Haji Jamal, terusnya rakan-rakan panel yang dihormati Dr. Arif, Presiden Ikram, Dr. Sofi daripada Persatuan Ulama Malaysia, dan seterusnya muslimin dan muslimah hadirin sekalian. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Aksin yang sudi untuk menganjurkan forum ini dan menjemput wakil daripada ISMA. Asalnya Presiden ISMA Ustaz Abdullah Zaid, tapi kami hari ini ada mesyuarat besar yang melibatkan satu Malaysia, jadi dia minta untuk saya ganti. Saya Ustaz Muhammad Fauzi Asmuni, naib Presiden Ustaz Abdullah Zaid. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita bercakap tentang NGO, kita sebenarnya akan bercakap tentang dakwah Islam. Apabila kita bercakap tentang dakwah Islam, kita bercakap berkenaan tentang tuntutan-tuntutan daripada Allah SWT kepada kita sebagai umat. Allah minta kita untuk jadi khalifah di atas muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagaimana Allah meminta daripada Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami jadikan kamu khalifah di atas muka bumi. Fahkum bainan nasi bima arakallah. Hukumlah di atas manusia sebagaimana yang ditunjukkan kepada kamu oleh Allah. Bila kita melihat negara kita satu ketika dahulu adalah merupakan sebuah negara Islam yang makmur, yang kaya, yang besar, yang luas, yang mempunyai siadah, yang mempunyai kekuasaan, dan masuk dalam pertarungan di antara Islam dan Barat untuk satu tempoh yang amat panjang. Kita ada undang-undang Melaka, kita ada undang-undang Melaka, kita ada kekayaan, kita ada kekuasaan, kita ada kedaulatan, kita ada kuasa, kita boleh menentukan segala-galanya. Dengan pertembungan yang panjang dengan Barat, dengan Portugis, dengan Belanda, dengan Inggeris dan Jepun, akhirnya lahirlah sebuah negara Malaysia sebagaimana yang diisytiharkan pada 1957, yang mana negara itu bercampur baur, dan cirinya di antara Islam dan juga sekular. Yang itu kita tak boleh nafi. Walaupun dalam perlembagaan banyak perkara Islam yang dimaktubkan, tetapi akhirnya kita tak boleh nafi juga bahawa apa yang ada dalam perlembagaan tidak akan mampu untuk mencapai apa yang pernah kita capai ketika mana kita berada pada kekuasaan Islam satu ketika. Peranan dakwah sebagai sebuah NGO sebenarnya tidak akan berbeza dengan sebuah parti, individu, yayasan dan mana-mana pertubuhan Islam pun, kerana ia adalah merupakan suatu yang tidak akan terikat dengan apa yang dimaksudkan dalam undang-undang sahaja, tetapi kita lebih terikat dengan apa yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, iaitu untuk menegakkan balik hukum Allah SWT, untuk menegakkan hakimiah Allah SWT, untuk meletakkan umat di tempat yang tertinggi. Allah sebut dalam Al-Quran, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sehingga tidak berlaku fitnah. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan akhirnya agama ini keseluruhannya tunduk. Maknanya sistem dunia ini tunduk kepada Allah SWT. Jadi cuba bayangkan dengan apa yang dicapai sekarang, dengan apa yang diminta oleh Allah SWT dalam Al-Quran, kita akan mendapati bahawa ia adalah merupakan satu perjalanan yang cukup panjang. Dan itulah kewajipan sebagai sebuah NGO Islam. Dari satu sudut, saya suka untuk menyebut di sini, kadang-kadang kita berpuas hati dengan apa yang ada di Malaysia, kerana kita melihat satu pencapaian Islam yang amat baik dari segi pengamalannya, syiarnya, dari segi komitmen orangnya, dari segi auratnya, dari segi budaya tertentu. Tetapi ulama-ulama dahulu apabila nak mengukur kekuatan ataupun kelemahan Islam di satu-satu keadaan ataupun satu-satu zaman, saya bagi contoh kata-kata yang pernah diungkapkan oleh seorang ulama di kurun yang kelima, iaitu Abdul Wafas Ibn Uqaid. Dia adalah bukan seorang ulama Hanbali. Dia pernah menyebut satu kata-kata yang saya rasa cukup penting untuk kita faham. Dia kata, "Idza aradta an ta'lam mahallal Islam min ahli zaman." Kalau sekiranya kamu nak tahu kedudukan Islam pada sesuatu zaman, fala tanzur, jangan sekali-kali kamu melihat ila zihamihim fi abwabil jawami'. Jangan sekali-kali kamu melihat kepada sesak dan ramainya mereka di pintu-pintu masjid. Wala ila wajihihim fil mawqif bil labbaik. Dan juga jangan melihat kepada seruan-seruan mereka yang kuat, laungan mereka di Arafah ketika mana mereka melaungkan labbaik.
walakin undur ila muwaqa'atihim a'da' asy-syariah. Tetapi ukur dan lihatlah berdasarkan sejauh mana mereka bersekongkol ataupun tidak bersekongkol dengan musuh syariah. Yang ini adalah merupakan ukuran yang diukur oleh ulama dahulu dalam menentukan kekuatan Islam yang kita capai ataupun kita tidak capai. Sebab itu bila kita melihat Andalus makmur, Andalus orang menutup aurat, Andalus ilmunya tinggi, tetapi akhirnya bila mereka berpecah kepada 22 kerajaan dan kemudian satu kerajaan bersekongkol dengan kuasa-kuasa Kristian daripada Kingdom of Leon, akhirnya apa yang berlaku? Kan, berlakulah kejatuhan Toledo, berlakulah kejatuhan Estilia, berlakulah kejatuhan itu, kejatuhan ini, yang berakhir akhirnya berlakulah kejatuhan Granada kan, pada tahun 1490. Lihatlah juga bagaimana kan kerajaan Islam Baghdad dan juga kerajaan Islam yang berada di sekeliling Baghdad. Ketika mana Mongol menyerang Baghdad dan orang Islam berada dalam keadaan yang kuat. Dan dari segi amalan, praktik Islam Syiah dia tinggi. Negara pertama yang diserang oleh Mongol adalah Kazakhstan. Ketika mana Mongol menyerang Kazakhstan, orang Kazakhstan mengamalkan Islam, pergi haji, menunaikan umrah. Tapi apa yang berlaku kepada Kazakhstan sampai jatuh? Yang berlaku kepada Kazakhstan adalah ketika mana Mongol mengisytiharkan untuk menyerang Kazakhstan, orang ramai berkumpul dan menyatakan bahawa mereka nak berdamai dengan Mongol. Tetapi pada masa itu sebahagian ulama kata tak, kami akan menyerang Mongol. Orang ramai tak mahu. Dan akhirnya ulama-ulama ni lari pergi ke benteng-benteng dan kubu-kubu. Datanglah Mongol. Orang Mongol datang dan akhirnya penduduk Kazakhstan yang Islam yang menunaikan solat dan seumpamanya memberikan ruang kepada orang Mongol. Dia kata marilah masuk dan berilah kepada kami keamanan. Mongol kata kami akan beri kepada kamu keamanan dengan satu syarat. Kamu runtuhkan tembok yang ada tentera-tentera dan ulama-ulama tu. Orang setuju. Dia runtuhkan tembok tu, matilah semua ulama. Selepas itu Mongol bunuh semua rakyat Kazakhstan. Itu yang berlaku. Dan belajarlah juga daripada sejarah Andalus, belajar daripada sejarah Tatar, kan? Belajar daripada sejarah Baghdad dan belajar daripada sejarah itu. Apabila orang Islam mula bersekongkol dengan musuh Allah SWT, maka pada masa itu akan jatuh Islam. Confirm akan jatuh Islam. Walaupun kita solat, walaupun kota ataupun haji sentiasa melimpah-limpah dan penuh, walaupun orang mengerjakan umrah setiap minggu, walaupun orang bawa balik Zam-Zam banyak kat sini, walaupun kita berselawat dan seumpamanya, sekali orang Islam memberikan ruang kepada orang bukan Islam, maka pada masa itu kita akan jatuh. Dan ini peranan yang perlu NGO mainkan kalau sekiranya parti politik tidak mainkan. Kesedaran ini adalah merupakan satu kesedaran yang cukup penting untuk kita mainkan. Saya suka untuk sebut dekat sini juga. Bila kita bercakap tentang musuh-musuh Allah SWT, dulu kita faham Abu Jahal, kita tahu Yahudi, kita tahu Kristian, kita tahu tentera salib, dan kita tahu semua. Ya, kita tahu Syiah, kita tahu segala-galanya. Tapi dekat negara kita ni, ada tak musuh Islam tu? Ya, yang kita sebut sebagai musuh Islam tu, yang perlu untuk kita kenal dan perlu untuk kita berhati-hati. Ini satu benda yang saya rasa kalau saya sebut, dia akan menimbulkan satu perbahasan yang cukup panjang. Tuan-tuan mungkin setuju, tuan-tuan mungkin tak setuju. Tapi saya sebagai ahli panel dalam negara demokrasi, saya nak sebut pandangan saya. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok, tuan-tuan, bila Allah SWT mengisytiharkan Abu Lahab sebagai musuh, bukan disebabkan oleh kerana Abu Lahab menyeksa sahabat-sahabat Nabi ketika diisytiharkan sebagai musuh. Bukan disebabkan oleh kerana Abu Lahab membuat komplot untuk membunuh Nabi. Bukan disebabkan oleh kerana Abu Lahab mengisytiharkan perang Badar. Bukan disebabkan itu semua. Tetapi Allah SWT mengisytiharkan Abu Lahab sebagai musuh daripada hari pertama Islam, iaitu pada tahun ke-4 ketika mana Rasulullah mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Lalu pada masa itu Rasulullah menerangkan bahawa ada ajaran yang nak dibawanya. Abu Lahab kata apa? Dan Abu Lahab kata, "Alihadza jama'tana taballaka wa lisairil yaum." Adakah kerana ini kamu mengumpulkan kami? Celakalah kamu dan celakalah kamu sepanjang hari. Itu saja. Maknanya keengganan Abu Lahab dan untuk menerima Islam, dan kemudian keengganan dia untuk memberi ruang kepada Rasulullah untuk menyebarkan Islam. Allah SWT turunkan satu ayat, tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini ayat yang turun pengisytiharan terhadap permusuhan Abu Lahab terhadap Allah SWT. Dan kesalahan yang dilakukan oleh Abu Lahab pada tahun ke-4 Hijrah itu saja. Belum lagi menyeksa, belum lagi buat keputusan seksa Bilal, belum lagi buat keputusan seksa Sumayyah, belum lagi
itu seksa ini, belum lagi buat keputusan perang Badar, belum lagi buat keputusan untuk bunuh Rasulullah SAW sebelum daripada berlaku peristiwa hijrah. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, satu peranan NGO yang cukup mencabar, yang saya rasa jadi satu kelompongan yang kita tinggalkan adalah untuk memperjelaskan berkenaan tentang hakikat wala dan bara, iaitu betapa pentingnya untuk kita berlepas diri, dan juga jangan sekali-kali memberi ruang kepada musuh-musuh Allah SWT. Kalau sekiranya kita kata DAP, kita nak senarai sebagai apa? Kalau kita kata PHP, orang mungkin tak setuju. Tapi kalau tuan-tuan kata kafir zimmi, saya tak setuju. Jadi dia nak kata harbi ke zimmi je, tapi akhirnya kita tengok dia ada tuntutan sutiu, dia ada tuntutan itu, tuntutan ini. Dialah di sebalik pemanggung, dialah yang nak menghalalkan LGBT dan seumpamanya, dialah juga yang mempertahankan Oktoberfest untuk arak dan seumpamanya. Dia juga yang mencabar sultan, dia juga mencabar isu kalimah Allah, dan macam-macam ini lagi. Jadi kita nak kafirkan ataupun nak kategorikan sebagai apa. Begitu juga dengan sebahagian daripada MCA, begitulah juga dengan MSC, dan begitu juga dengan badan-badan yang lain. Satu perkara yang mungkin dilupakan oleh sebahagian orang Islam, bahawa kita ada musuh. Kita ada musuh, dan musuh itu adalah merupakan sesuatu yang bergerak secara panjang. Kalau kita tengok dari segi sejarah, dia orang datang daripada luar, kemudian dia tinggalkan negara kita dalam keadaan begini. Jadi maknanya di situ ada cabaran yang sebenarnya menjadi lompong, yang tidak disentuh oleh kebanyakan NGO, bahkan ditinggalkan juga oleh sebahagian daripada parti-parti. Jadi kelompongan ini sebenarnya dakwah-dakwah yang dilakukan oleh NGO, bila kita bawa masyarakat pergi solat, kita bawa masyarakat pergi umrah, kita bawa masyarakat pergi berzikir, kita bawa masyarakat pergi berselawat dan seumpamanya, semuanya boleh hancur dalam sekelip mata. Segala kebaikan yang kita buat dan segala kebaikan yang dicapai oleh masyarakat sebenarnya boleh hancur dengan sekelip mata. Tuan-tuan cuba tengok, dalam sejarah moden sendiri pun, kalau sekiranya tuan-tuan tengok, saya baru balik daripada Bosnia, pergi beberapa tempat, di antaranya di Sarajevo, di Mostar, kemudian begitu juga di Srebrenica. Perang berlaku 92 sampai 95. Di antara peristiwa tragis yang menghantui rakyat Bosnia, di antaranya adalah di Sarajevo dan juga di Srebrenica. Di Srebrenica, Serb datang tahun 95, maknanya di hujung perang, ketika mana Serbia lemah. Dan orang Islam pada masa itu penuh dengan mujahidin. Tetapi satu kesilapan umat Islam apa dia? Apabila PBB memberikan janji bahawa mereka akan melindungi penduduk Srebrenica dengan syarat Srebrenica memberikan senjata kepada mereka, maka pada masa itu berlakulah pembunuhan yang amat dahsyat di Srebrenica. Orang Islam pada masa itu bersetuju untuk memberikan masa depan mereka kepada PBB. Mereka serahkan senjata, kemudian mereka ditempatkan di satu lokasi di mana dijanjikan akan dipindahkan ke kawasan aman. Tapi apa yang berlaku? Yang berlaku pada masa itu adalah PBB pada masa itu dipanggil pasukan pengaman daripada Belanda, dan Belanda dia biarkan satu ruang kosong selama beberapa hari. Dia tidak bertindak apa-apa. Serbia masuk sempadan dan akhirnya membunuh dalam tahanan PBB, bukan di luar, dalam kurungan tu, maknanya dalam store tu. Saya pergi store tu, dia setakat gambar di situ. Satu perkara yang cukup sedih, dan akhirnya diorang belajar satu perkara, iaitu jangan sekali-kali percaya kepada musuh, dan jangan sekali-kali beri ruang kepada musuh. PBB ke apa semua tak kisahlah, kalau tak Malaysia tu namakanlah siapa pun. Jadi ini satu benda yang penting, dan ini pada saya adalah merupakan satu kelompongan yang kalau sekiranya tidak dimainkan oleh parti politik, mainkanlah oleh NGO. Kalau tidak dimainkan oleh NGO, mainkanlah oleh pendakwa-pendakwa bebas, orang-orang individu dan seumpamanya. Kerana kelompongan ini kalau sekiranya tidak diisi, segala kebaikan yang dibawa oleh pendakwa-pendakwa kita ni, yang menghidupkan taklim, yang menghidupkan kuliah, yang menghidupkan masjid, yang menghidupkan zikir, yang menghidupkan selawat, semuanya akan berakhir dalam sekelip mata. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Jadi dalam masa yang ringkas ini saya nak fokus kepada tajuk, dan kita telah dengar daripada sahabat kita, daripada Ikram, daripada Ismail. Ikram fokus pasal keadaan politik negara dan penguasaan Amerika kepada negara dunia. Adapun Ustaz Fauzi fokus kepada isu-isu negara, isu-isu dunia dan keluahan umat Islam pada hari ini. Anda nak tengok dari sudut tajuk ni, hala 7 NGO Islam.
Kadang-kadang kita pandai sebut NGO Islam kan, tapi kita Islam itu sendiri mungkin kita tidak begitu memberi makna. Dia Islam itu berasal daripada salam. Islam, salam maknanya selamat. Salam maknanya selamat. Islam ialah penyelamat. Kita sebagai NGO Islam ialah NGO penyelamat kepada mana-mana orang yang tidak selamat. Kalau kita kata politik yang tidak selamat, kita kena selamatkan politik yang ada. Kalau sosial yang tidak selamat, kita selamatkan sosial yang ada. Kalau ekonomi yang tidak selamat, kita cari jalan untuk selamatkan bidang ekonomi yang kita hadapi. Sebab Islam itu membawa kepada semua sejahtera, salam. Itu mana satu Islam. Jadi NGO Islam ini ialah satu gagasan ataupun kumpulan-kumpulan yang bekerja untuk menjadi doktor kepada sekalian masyarakat yang ada, sekalian parti-parti politik yang ada, demi mencapai satu keamanan yang sejahtera di dunia dan akhirat. Saya dalam bicara pada tajuk ini, saya suka rujuk pada ayat 14 surah Al-Imran. Memang jelas sangat. Allah minta sebahagian daripada umat ini, keluarkan daripada umat ini satu kumpulan, ataupun kumpulan dipecah-pecah kepada kumpulan kecil pun tak kisah. Tapi kata Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul al-muflihun. Sadaqallahul azim. Kita tengok ada 3 kerja besar di sini yang Allah minta kepada kumpulan ini. Jadi ana menganggapkan ummatun di sini adalah NGO. Ummatun di sini adalah NGO. Jadi apa tugas dia? Pertama, ya'muruna bil ma'ruf, wattakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dalam banyak ahli tafsir menyatakan yad'una ilal khair ialah mengajak orang bukan Islam pada Islam. Mengajak non-Muslim kepada jadi Islam. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf ialah membentuk masyarakat yang meninggalkan kewajipan kepada melaksanakan kewajipan. Yang ketiga ialah wa yanhauna 'anil munkar, ialah mencegah aktiviti-aktiviti yang boleh merosakkan umat dan juga negara. NGO perlu melihat di sini, tak kira lah dari bidang politik, ekonomi, sosial dan apapun, kita kena serius melihat ini. Apa natijah ataupun hasil sekiranya kita buat 3 perkara ni. Hasilnya Allah kata wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Anda nampak beberapa kajian pada perkataan falah. Muflihun, falah. Pada perkataan muflihun atau falah itu ada 3 unsur yang boleh menjamin keamanan negara, keamanan umat terlepas dari sebarang musibah. Falah, pertama berjaya, faza. Berjaya di dunia. Umat Islam akan, seperti mana disebut Ustaz Fauzi, akan menjadi peneraju umat ini seperti mana berlaku pada zaman sebelum penjajahan. Masyarakat akan naik ke situ. Zaman Nabi, zaman sahabat naik ke situ. Sebab apa? Dia melihat kepada muflihun, kepada falah itu atas sebab 3 tadi. Dakwah kepada non-Muslim, amal ma'ruf, nahi munkar. 3 perkara ini. Yang kedua, kejayaan itu akan menjadi kesejahteraan dan keselamatan kepada mereka di akhirat. Baqa'ul fawz, kekal kejayaan itu sampai menjadi pahala dan terselamat daripada neraka Allah. Yang 3 yang paling penting yang disebut dalam makna falah ini ialah an-najat. An-najat dalam bahasa Arab dia guna untuk melepaskan diri dari benda-benda yang menimpa. Nah, benda-benda yang menimpa kita, musibah, musuh datang, musuh menguasai kita, akan diselamatkan sekiranya umat Islam melakukan 3 perkara tadi. Maknanya terselamat daripada sebarang musibah. Umat ini perlu dibangun. Siapa nak bangun? Kalau orang politik dia tak boleh bangun, NGO lah yang akan tolong membetul cara-cara yang dibawa oleh ahli politik. Dan juga kalau orang-orang ekonomi dia berjalan dengan cara yang tidak betul,
NGO yang faham Islam lah yang akan bangkit dan baru membetulkan mereka. Kerana bila kita sebut NGO Islam ni, dia cuma punya alat tu kena cukup. Alat tu kena cukup. Maknanya dalam setiap NGO ni ulama wajib ada orang yang direct pada sumber asas, iaitu Quran, hadis, ijma', wajib ada dalam tu. Dan sebenarnya kita tengok hari ni NGO biasanya alhamdulillah lah ada orang kuat. Jadi kita sebagai NGO, sebagai orang yang mengarah, bagi anda lah, pertama sekali kita ni ada, kalau kita dalam pendidikan, saya bidang pendidikan, kita kena ada 4 ciri yang kena jelas. Yang pertama, kita kena ada objektif yang jelas. Objektif kita NGO Islam tak boleh berlainan kan? Ada yang tak ada. NGO asalnya objektif sama. Dia nak capai kepada terlaksananya hukum Allah, terbinanya hubungan manusia, hablum minallah wa hablum minannas. Ini semua arah. Cuma konten yang kita nak sampai ini, kita kena bersatu. Ataupun kita agih-agihkan untuk macam mana nak sampai konten. Melihat kepada konten yang perlu kita fahami dalam masyarakat, ialah masyarakat kita hari ini, tuan-tuan, minta maaf banyak. Nah, kita dari sudut dakwah, kita tak bergerak. Berapa peratus yang bergerak bila tengok orang Islam salah, kita tegur dia. Berapa ramai di kalangan umat Islam yang solat hari ini, bila tengok orang Islam yang tidak sembahyang, disuruh sembahyang. Berapa ramai orang yang tidak puasa, kita tegur dia. Tak mampu kita. Tak mampu. Masing-masing duduk marah dalam diri dia. Macam jahat orang tu, jahat orang ni. Tapi tidak pernah pun sayang, kasih pergi tolong dia. Ini praktikal yang anda lalui di Gombak. Di Gombak anda sebagai nazir Masjid Syakirin Gombak 9 tahun. Dah banyak pengalaman-pengalaman yang kita kalah disebabkan kita doa kerja. NGO kita mungkin banyak telah dah sebut, banyak kita bermusyawarah, tapi itu padang kurang. Atas itu, kalau kita buat 3 perkara ni, dakwah kepada orang bukan Islam, semua pergi. Mereka orang politik pun pergi, kepada pemimpin pun, siapa tak pergi kepada pemimpin yang tidak Islam ni? Tawarkan Islam pada dia, kepada DAP, kepada MCA, kepada IC. Ada tak kita pergi jumpa dia, bagi Islam kepada dia? Seperti mana para sahabat apa? Tegur, waktu tulis surat kat dia, masuk Islam, kamu selamat. Kalau tidak, kami perang. Contohnya. Itu benda-benda yang kita kena fikir. NGO Islam kena cari konten yang boleh menyelamatkan umat ini, yang boleh menyelamatkan. 3 perkara kena buat: dakwah, amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian strategi. Yang ketiga ia strategi. Strategi ni mana cara kita nak sampai itu mungkin Isma dengan cara strategi dia, Ikram dengan cara dia, Persatuan Ulama dengan cara dia, tanpa terputus hubungan yang disalinkan, yang diagihkan oleh action. Kita ini dah cantik dah buat, cuma dari sudut praktikal, dari sudut usaha, kita perlu buat. Kita kena ada kader-kader, orang-orang yang bergerak bersama, turun padat. Sekarang ni tak masuk untuk bercakap. Tuan-tuan, tidak ada masa dah. Saya teringat kepada satu kisah di neraka. Tuan-tuan pernah pergi di neraka? Pernah ziarah neraka? Saya telah berziarah neraka semalam. Saya jumpa tiga masyarakat duduk dalam kawasan neraka dengan syurga ni. Ada dekat-dekat je rupa-rupanya. Hijab, bainahuma hijab. Di antara neraka dan syurga tu ada hijab, ada tabir je, ada dinding je. Maka bertanyalah orang-orang ahli syurga kepada ahli neraka. Dia kata, wahai ahli neraka, betul tak aku cakap dulu bahawa kalau kamu tidak beramal dengan Islam, kamu masuk neraka? Kata ahli neraka, ya betul, tapi aku dah lepas dah, buat macam mana? Ahli neraka kata, kata ahli syurga, aku alhamdulillah kerana aku melaksanakan segala perintah Allah, aku tinggal larangan Allah, aku boleh masuk syurga, seronok. Tapi mu aku cakap mu tak dengar. Nah, itu dialog dia. Ada satu kumpulan lagi duduk tengah-tengah, duduk atas pagar, tak boleh masuk syurga, tak boleh masuk neraka. Saya jumpa dia duduk atas pagar, tidak dibenarkan masuk syurga, tak benar masuk neraka. Duduk, dia panggil ashabul a'raf. Orang duduk di tengah-tengah.
Sebab dia buat amal 50% kebaikan, 50% kejahatan. Dia sama-sama 50-50. Maka dia tidak dibenarkan masuk syurga dan tidak boleh masuk neraka juga. Anda bawa bayangan ini kepada masyarakat kita hari ini. Kalau orang ahli syurga bertanya kepada ahli neraka, kenapa kamu masuk neraka? Kerana aku tak dengar kamu cakap. Kita cakap kepada ahli neraka ini. Ahli neraka yang Allah dah sebut adalah orang kafir. Orang kafir itu dia kafir, dia disenaraikan ahli neraka pada teori Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak Allah itu kehendak Allah kan. Tapi kita sebagai ahli syurga yang sembahyang, yang bawa Islam ini, apakah kita pernah tegur dia semasa sekarang ini untuk memastikan dia boleh jawab besok? Itu satu hal. Yang di tengah-tengah ni, kita orang dari Islam ni, ada yang kurang amal, yang tak cukup semayang, yang puasa pun tak cukup. Dia nak masuk syurga tak boleh, disebabkan kita tidak ada amal ma'ruf nahi munkar. Kita tidak ada dakwah. Atas sebab itu tuan-tuan, peristiwa yang berlaku saya jumpa semalam dengan 3 kumpulan ini, kena ambil kira dari sudut amal dakwah kita. Alhamdulillah. Jadi anda melihat kepada tajuk ni, kita bukan saja fikir macam mana isu, tapi kita nak gerakkan. Apakah strategi yang perlu kita turun pada gerakkan? Anda ingat sebab Allah kata dalam ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu. Maknanya tuan-tuan, kalau penduduk dunia ini, ahlul qura ni negara lah kita kata, dunia ini beriman dan bertakwa, wajib kami lafatahna, mana wajib kata Allah, kami buka segala keberkatan daripada langit dan bumi. Manusia tidak masuk campur dalam mengimarahkan dunia ini. Allah sendiri akan masuk campur dengan syarat umat ini beriman dengan bertakwa. Beriman dengan takwa ini tidak boleh berlaku kalau tidak ada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam. Berbagai aspek yang telah disebutkan. Jadi sekarang anda nak minta semua panel ni untuk bagi tolong bolong. Pertama sekali untuk menyatakan apa lagi yang tak tepat sebut tadi, dan juga untuk mendetailkan apa yang telah disebutkan dan untuk mengambil apa-apa lagi yang disebutkan oleh ahli-ahli pandai yang lain untuk digarapkan lebih mendalam. Sebenarnya saya tegaskan balik bahawasanya ini berdasarkan tajuk yang dibagi. Kita tak boleh bagi di surat kita. Jadi sekarang ni yang diterangkan sini adalah NGO. NGO dengan definisi NGO lah. Maknanya isu legal. Jadi kalau kita pada dakwah atau semua contoh itu terluas. Terluas. Jadi kita kena fokus kepada tajuk yang dibagi. Jadi ada 7 NGO Islam yang terkenal. NGO organisasi yang berdaftar kan, yang yang memiliki legaliti, suka dan legitimasi dan dengan izin bukan arti yang bergerak secara sendirian ataupun memiliki kelulusan daripada RUS sebagai contoh Jadi NGO ni banyak yang telah dilahirkan hasil berusaha masyarakat, kesan daripada kesedaran yang ada di kalangan mereka. Saya kira nanti sejauh mana kesedaran itu. Jadi mungkin tahap negeri, tahap negara, mungkin tahap kawasan atau daerah Jadi untuk negeri, untuk ni negara sebagai contoh ada ikram untuk pemimpin negara, untuk buat ikram Malaysia. Jadi saya terikat dengan definisi tersebut. Jadi secara umumnya semua NGO ni yang telah berdaftar, yang bergerak di medan, yang dikenali oleh masyarakat, dia kena bekerjasama untuk memacu perubahan masyarakat tu. Akhirnya masyarakat ni dia boleh
dia memiliki, kalau pribadi Islam, keluarga dia keluarga Muslim, dan lingkungan dia lingkungan Islam. Dan contohnya, begitu juga masyarakat sekitar dia, Islam yang semakin sama ada yang non-Muslim, ada usaha-usaha dakwah kepada belum Islam dilakukan. Dan itu sebagai umat pribadi kita mesti bawa. Jadi kita punya satu di antara mission kita menyampaikan Islam. Nabi yang dilakukan oleh Nabi ini saya sebut pada pandangan saya ialah kerja Nabi ini dia berkisar sekitar empat kitaran amal. Satu, tapi amal Nabi ini dia tahap jihad. Dia usaha habis-habisan maksudnya jihad. Istilahnya. Jadi yang pertama sekali dilakukan jihad dakwah. Dakwah dilaksanakan. Kemudian dia bukan biarkan orang yang masuk Islam itu bisa dia tak. Jihad tarbiyah. Dia usahakan bangunkan manusia. Akhirnya menjadi manusia yang akhirnya meninggalkan impak kepada lingkungan dia. Kemudian berdasarkan itu, manusia ini sesudah diasuh kena disusun. Ini diorganize. Jadi ada pemimpin, ada rakyat, kan? Ada ulama, ada macam-macam segment of community. Kemudian berdasarkan itu, barulah kemudiannya maka ni akhirnya dia memiliki negara, dia dihebatkan dan dia besar, itu dia fi sabilillah. Untuk dia menyampaikan Islam kepada manusia kafir, kan? Sesuai semuanya. Sesuai itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Okey. Jadi kita kena berusaha akhirnya masyarakat dalam negara kita ni, orang Islam dalam negara kita ni akhirnya dapat diselamaikan di penghayatan dia, penghayatan keluarga dia, lingkungan dia sebagainya. Jadi kehidupan politik dia, ekonomi dia sebagai contoh. Itu kita kena usahakan. Akhirnya dia dapat rasa hidup di bawah naungan Islam dan bayang Islam. Itu usaha. Jadi untuk itu negara pun perlu diislamaikan. Perlu diislamaikan. Kita kena lakukan perubahan kepada negara. Sistem-sistem yang diamalkan oleh negara ni kita kena pacu. Akhirnya semua sistem itu sistem yang patut syariah. Sistem lah. Ini mengenai kita usaha besar. NGO kena bergerak di medan, menggerakkan ini kita atas negara juga, kan, institusi-institusi dia, bangunkan panggil Center of Excellence, lahirkan pakar-pakar bidang yang memiliki kepakaran di bidang ekonomi Islam, saya contoh politik Islam, juga dan sebagainya lah. Jadi dengan demikian kita baru akan memiliki golongan yang berupaya untuk membangunkan negara itu berdiri di atas sistem-sistem Islam. Misalnya saya contoh lah, Goh Chok Tong, Perdana Menteri Singapura, dia kata bila kami jabat Singapura, kami tiap malam think tank kami berfikir bagaimana nak bangun Singapura, ekonomi, macam mana ekonomi Singapura masa depan, sudut ketenteraan, ketahanan dia macam mana, sistem kewangan dia macam mana, sistem di pendidikan dia macam mana. Jadi think tank, golongan think tank, cendekiawan, golongan yang memiliki kepakaran dalam bidang-bidang tertentu, mereka ni berfikir, merangka, merancang, kan? Modus operandi dia lah, macam-macam lagi strategi yang perlu ditegakkan untuk menjayakan benda ini semua. Kita perlu benda itu, bukan setakat dakwah-dakwah umum saja, tidak. Kita perlukan golongannya, akhirnya negara kita dapat berdiri di atas sistem itu, sistem Islam, kan? Untuk manfaat seluruh. Sistem ni maksudnya apa? Dia berdiri di atas polisi dan dia menyediakan solusi berdepan dengan masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Rakyat lah, rakyat berdepan dengan berbagai masalah, masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial dan sebagainya. Apalah solusi dia? Bila apa polisi yang perlu dibangunkan, akhirnya negara berjalan di atas polisi. Jadi terkait dia, minta maaf kalau ada kesilapan. Adalah merupakan satu kekuatan yang saya rasa tak perlu untuk diuraikan panjang, kan? Kerana Rasulullah sendiri pun membina negara Islam Madinah berdasarkan kepada beberapa teras, di antaranya adalah kekuatan kesatuan umat Islam. Kemudian kejatuhan umat Islam pun berpunca banyak daripada perpecahan dalaman umat Islam. Bukan disebabkan oleh kerana kekuatan musuh, kan, tetapi oleh kerana perpecahan. Sampailah kepada sejarah moden pun, dan akhirnya kita melihat kejatuhan Afghanistan dan seumpamanya. Sampailah kepada peristiwa yang berlaku di Syria,
Dan semuanya sebahagian besarnya berpunca daripada perpecahan dalaman umat Islam. Tetapi di sini, bila kita kata kita nak menyatukan umat Islam, satu perkara yang perlu kita jawab, kita nak satukan diorang untuk bawa ke mana? Apa agenda? Agenda itu adalah merupakan sesuatu yang penting sungguh-sungguh untuk kita bincangkan. Umat Islam, dia boleh bersatu dalam banyak benda. Kita bersatu di masjid, kita bersatu pergi haji, kita bersatu dalam banyak benda. Kenduri kendara, dan di kedai makan. Tetapi satu masalah umat Islam adalah apabila dari segi agenda kita terpecah-pecah. Kita tidak mempunyai agenda yang satu. Disebabkan oleh kerana kita tidak mempunyai agenda yang satu, akhirnya dari satu sudut zahiriah kita nampak macam bagus, tetapi dari satu sudut yang lain kita hilang sikit demi sikit kita punya kuasa. Kalau saya boleh simpulkan, di antara perkara yang cukup penting sekarang adalah setiap NGO Islam dan badan-badan Islam, parti politik dan seumpamanya mesti bersatu untuk mempertahankan minima yang dicapai oleh umat Islam dari segi peruntukan perlembagaan dan juga budaya yang telah wujud dalam masyarakat. Ini benda yang paling minimum. Sebab itu di sini, bila kita kata mempertahankan perlembagaan, itu sebab saya sebut juga berkenaan tentang isu musuh, isu DAP, isu itu, isu ini dan seumpamanya. Kerana bila kita cakap tentang perlembagaan, yang menghalang perlembagaan ini ataupun yang nak meruntuhkan perlembagaan ini, contohnya macam ketika mana mereka berkumpul untuk buat tuntutan yang dipanggil sebagai tuntutan Komanggo. Tuntutan Komanggo adalah merupakan tuntutan yang direct untuk mengubah banyak benda dalam perlembagaan kita. Dan siapa mereka tu? Kan, mereka itulah DAP dan juga badan-badan lain yang bukan Islam tu. Kan, saya bukan anti, bukan Islam. Kan, ramai orang bukan Islam yang baik. Tetapi saya nak menceritakan berkenaan tentang badan-badan tersebut. Di sini, sebahagian daripada NGO kadang-kadang sama ada disedari, disengajakan ataupun tidak, kan, kadang-kadang memberikan support kepada sebahagian daripada badan-badan yang saya sebutkan tadi. Kan, contohnya macam sebahagian parti bersekongkol dengan DAP, sebahagian parti bersekongkol dengan MCA. Jadi apa untuk umat Islam? Kan, apabila NGO tidak mengambil sikap yang sama menyokong kan persekongkolan tersebut, apa untungnya kepada umat Islam? Jadi benda yang kita kata kita nak bersatu, akhirnya perlembagaan yang sepatutnya kita pertahankan sungguh-sungguh secara kuat kan sebagai sebuah jemaah muslimah, kan akhirnya kita tak mampu untuk pertahankan. Kan, dan percayalah tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya berterusan perkara ini, NGO tidak menyeru ke arah kesatuan agenda, saya yakin perlembagaan akan berubah. Dan apabila perlembagaan berubah, kita nak ubah balik itu bukan satu perkara yang mudah. Kemudian yang kedua, bersempena dengan pilihan raya yang akan datang ni, satu seruan yang kami pernah seru dalam pilihan raya lepas adalah mengundi calon Muslim berwibawa. Dan saya nak ungkapkan perkara yang sama pada hari ini dalam majlis yang mulia ini. Sebab apa? Kita bercakap tentang hudud, kita bercakap tentang RUU 355. Apa yang menjadi halangan? Yang menjadi halangan adalah Parlimen. Kenapa menjadi halangan? Kerana mereka tak setuju. Siapa mereka? Mereka dilantik oleh kita. Jadi kelonggaran orang Islam kan dalam masalah tahaluf siasi satu ketika dahulu kan memberikan satu tamparan balik kepada kita. Kita yang menaikkan mereka jadi calon. Kita yang mengangkat bendera mereka. Orang Islam sendiri yang memancang untuk naikkan mereka dan berkempen dan memberikan tabrir, memberikan ayat Quran dan hadis. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Bila dia orang kata kami tolak RUU 355, kita terpaksa akur. Kan, kerana apa? Kerana mereka duduk di Parlimen. Memastikan dan majoriti Parlimen adalah daripada kalangan Muslim yang faham adalah merupakan tanggungjawab semua orang termasuk ini, bukan parti politik saja. Kita ada hak hatta dari segi perlembagaan untuk kempen. Kita tak boleh bertanding je, tapi kempen siapa boleh halang? Kan, berkempen untuk memenangkan orang Islam sebagai calon di Parlimen adalah merupakan satu kewajipan syar'i. Dan berlonggar dalam masalah itu akan mengundang musibah yang akan mendapat laknat daripada anak cucu kita satu ketika hari kelak. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, satu benda yang saya rasa saya perlu ingatkan sungguh-sungguh. Saya cakap ni sebagai satu amanah yang saya nak lepaskan diri saya di hadapan Allah SWT. Sebab tak banyak kesempatan yang kami boleh cakap. Jadi dalam kesempatan terkumpulnya NGO-NGO Islam, kan, saya sebut wajib untuk menaikkan calon Muslim berwibawa di Parlimen dan memastikan kan sekurang-kurangnya majoriti ahli Parlimen adalah daripada kalangan ahli Islam yang faham tentang perjuangan Islam. Wallahu a'lam. Jazakumullah. Anda amat setuju dengan apa yang disebut oleh Ustaz Doktor tadi pasal kita konten ni kena umum lah, bukan konten dakwah umum sahaja. Mana anda sebut konten tu maknanya contoh-contoh, tapi kita kena menyeluruh lah apa yang diperlukan oleh bidang-bidang yang ada di
Malaysia ni kita kena masuk belaka supaya menyeluruh. Satu. Yang anda tak nak sebut, dia dah sebut dah. Yang kedua, Ustaz Fauzi sebut pasal penglibatan NGO dalam perkara politik itu memang tepat dan memang itulah. Ini pandangan ulama Malaysia lah. Wakil. Macam mana nak sebut dari sudut lain lah. Kita tidak ambil poin yang sama. Dalam Quran, Allah beri jaminan negara akan aman kalau negara ada 3 perkara. Negara akan aman. Yang pertama, masyarakat kita tidak ada yang syirik. Ibadat tanpa syirik. Ibadat ni semua agama dia beribadat, kan? Ibadat cara masing-masing. Tapi ada yang syirik, ada yang tidak syirik. Dalam surah Hud ayat 2 dan 3, Allah beri jaminan hidup negara akan sejahtera dan tidak ada penguasa yang dapat mengatasi kuasa itu sekiranya negara itu menjaga hubungan dengan Allah, beribadat tanpa ada kesyirikan. Yang kedua, umat di negara itu tidak terlibat dengan perkara-perkara dosa lama, tidak diampun Allah. Yang ketiga, masyarakat itu tidak terlibat dengan perkara-perkara langgar, kita panggil syariat, dalam kehidupan ke depan. Yang lepas diselesai masalah, kita kata masalah lama itu selesai, diampun Allah. Sama ada kita dengan Allah, kita dengan sesama makhluk, selesai masalah. Kalau negara memiliki kekuatan ini dan juga di depan masyarakat hidup dalam keadaan patuh syariat, Allah beri jaminan negara itu akan diselamatkan. Tidak ada musuh di dunia ini mampu mengatasi negara tersebut. Walaupun kecil. Kita tengok zaman Nabi SAW. Bagaimana negara yang dia mula negara Madinah dapat mengatasi Rom dan Parsi yang cukup hebat, yang merupakan hari ini Amerika lah, kita kata tak, dapat mengatasi kerana kekuatan hubungan dengan Allah melalui akidah yang benar, ibadat yang sempurna, dan mereka tidak ada kesalahan lampau dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diampun Allah. 3. Pertama, ibadat tanpa syirik, dosa-dosa lepas umat ini diampun. Yang ketiga, strategi hidup berikut melandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri jaminan umat ini akan selamat sampai akhirat. Dalam Quran dia sebut, yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadla. Dan semua kebaikan yang ada di bumi ini akan dimiliki oleh umat Islam. Atas itu, NGO Islam hari ini perlu fikir macam mana ayat surah Hud ayat 2 dan 3 dan juga surah An-Nasr. Seluruh surah An-Nasr adalah kemenangan kepada umat Islam kalau dikaji dengan betul. Pertama, wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillah idza jaa nasrullah wal fath. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kita dah datang kemenangan hari Melaka, zaman Melaka, kita kan, kemudian kita dijajah, kemudian naik balik, naik dalam keadaan nak kekalkan dia. Wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja. Kamu tengok orang Islam ramai masuk, manusia masuk Islam ramai, tapi nak kekalkan kehebatan itu ada 3 strategi. Fasabbih bihamdi rabbik. Yang tadilah, kena semua manusia ini tidak tinggal perintah Allah. Yang kedua, wastaghfir, pastikan umat ini tidak melakukan kesalahan lampau, tidak terbiar kesalahan lampau itu tidak diampun Allah. Innahu kana tawwaba, strategi berikut perlu mengikut landasan agama Allah. Inilah kekalnya sesebuah negara, sesebuah tamadun itu di bawah orang-orang Islam. Kalau tidak, kita akan lari daripada hakikat kehidupan yang sementara.